Hai, Assalamualaikum. So, bersama Cikgu Zana hari ini untuk belajar tentang kita sel dan mitosis. Okey, ada yang tanya kita sel ni bab mana? Okey, untuk tingkatan 4 adalah bab 6 dan juga tingkatan 5 pula adalah bab 5. Okey, tanpa buang masa lagi, cikgu nak ajar apakah itu kita sel. Ia adalah satu kitaran yang merujuk kepada kejadian penggandaan DNA serta pembahagian sel untuk membahagikan dua sel anak. So dekat sini kita ada G1. Selepas G1 kita ada proses S. Selepas fasa S kita ada fasa G2. Kemudian kita ada mitosis dan juga sitokinesis. Proses-proses ini terbahagi kepada interfasa dan juga fasa M. Okey. Interfasa ni apakah proses interfasa? Interfasa adalah proses yang penyediaan untuk sel membahagi ketika fasa M. Okey. Interfasa adalah secara ringkasnya waktu itulah berlakunya penggandaan DNA iaitu DNA replication ataupun replikasi DNA. Jom kita tengok ada apa dekat G1. Okey, pada waktu G1, mitokondria dan jalinan endoplasma terhasil untuk menyediakan proses kepada G2. Dia bersedia untuk proses G2. G1 berasal daripada perkataan growth 1. Dia membesar. Growth kan membesar kan. Jadi pada ketika ini nukleus kelihatan besar dan kromosom juga berbentuk seperti kromatin lah. Kromatin tu apa? Kromatin itu adalah keadaan kromosom yang mana pada ketika itu bentuknya seperti benang. Okey, kromosom yang biasa pada waktu kita belajar, kalau kita belajar mitosis ni nanti, kamu akan nampak kromosom tu berbentuk seperti ini. Berbeza pula pada waktu G1. Pada waktu G1, ia berbentuk kromatin iaitu hanya seperti benang sahaja. Okey, iaitu satu garisan ataupun satu bentuk panjang yang lurus. Okey. Kemudian, setelah berlakunya proses G1 iaitu terhasilnya mitokondria dan jalinan endoplasmik, okey, jalinan endoplasma, okey, dia akan berlaku pula proses S. Proses S datangnya daripada perkataan apa? S datangnya daripada perkataan sintesis. Okey, datangnya daripada perkataan sintesis. Okey. Jadi datangnya daripada perkataan sintesis. Apakah proses sintesis? Sintesis DNA iaitu menghasilkan DNA yang kembar, yang baru. Okey, DNA asal yang memang ada dekat dalam nukleus akan menghasilkan DNA yang baru iaitu melakukan proses replikasi. Apakah proses replikasi kat sini? Proses replikasi adalah cikgu selalu terangkan dekat pelajar cikgu untuk memudahkan mereka faham. Cikgu akan sebut photostate. Photostate ataupun copy and paste. Copy and paste. Dia akan copy DNA yang lama dan akan paste menghasilkan DNA yang memang betul-betul sebiji sama seperti DNA yang asal. Jadi dia akan ada dua lah. Okey. Mula-mula yang ini pada asalnya macam ini. Kromatid. Kita panggil ni kromatid pada asalnya macam ini. Setelah berlakunya proses replikasi, dia akan terhasillah lagi satu sebelah sini yang sama. Dia adalah sama. Okey. Kita namakan dia sebagai kromatid kembar. Pada ketika ini, dua kromatid yang seiras iaitu sama dikenali sebagai kromatid kembar terhasil. Kedua-dua kromatid mengandungi salinan molekul DNA yang sama.
kedua-dua kromatik tersebut berpaut pada yang tengah ni. Okey, yang tengah ini, iaitu kita panggil dia sebagai centromer. Okey. Kemudian seterusnya akan berlaku proses G2. Setelah selesai proses fasa S, akan berlaku pula fasa G2. Apakah fasa G2? Fasa G2 adalah di mana ketika proses ini berlaku, ketika fasa ini berlaku, sel terus membesar. Sebab tu kita namakan dia sebagai G2, iaitu berasal daripada perkataan growth. Macam cikgu sebut tadi, growth adalah membesar. Tadi yang membesar adalah nukleus. Sekarang yang membesar adalah sel terus membesar dan kekal aktif. Dia menghasilkan tenaga yang banyak. Okey, metabolismenya sangat tinggi pada ketika ini. Mitokondria menghasilkan tenaga yang banyak. Mitokondria, sebab itulah mitokondria dihasilkan pada G1 ketika ini, supaya pada G2 mitokondria mencukupi untuk menghasilkan tenaga. Kenapa tenaga dihasilkan pada fasa G2? Kerana pada peringkat fasa M, tenaga yang sangat banyak diperlukan oleh proses mitosis dan sitokinesis. Untuk proses mitosis dan sitokinesis kita dah masuk fasa M, iaitu fasa pembahagian. Interfasa tadi secara ringkasnya adalah penyediaan sel untuk menjalani proses mitosis. Ketika proses fasa M berlaku, ketika itulah berlakunya pembahagian sel. Apakah perbezaan antara mitosis dan juga sitokinesis? Okey, perbezaannya adalah mitosis adalah pembahagian nukleus, manakala sitokinesis pula adalah pembahagian sitoplasma. Jadi sampai sini sahaja video cikgu pada kali ini, iaitu yang menerangkan tentang apakah itu kitar sel. Okey, pada next video cikgu akan terangkan apakah fasa M, iaitu mitosis dan sitokinesis pula. Okey, bye.